السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita sama kitab Kifayatul Muhtadi, muka surat 14 Jawi, dalam perbahasan malaikat. Rumi 18 Rumi 18, Jawi 14, dekat tengah-tengah. Membahaskan berkaitan dengan malaikat. Yang mana kita tahu malaikat ni, yang pertama, dia hamba Allah, dia pesuruh Allah. Dia bukan Tuhan. Malaikat ni, dia tak sama dengan manusia. Dia dicipta daripada nur. Malaikat ni banyak, ramai sungguh. Malaikat ni tidak bohong, tidak berdusta. Tak ada lelaki, tak ada perempuan, tak kahwin, tak tidur, tak makan, tak minum, tak kenyang. Tak kenyang pula. Maksudnya tak ada kenyang lapar lah nisbah mereka tu. Dan tak ada dituliskan dosa pahala lah. Buat gini kena tulis, buat ini tak ada. Sebab dia semua buat yang baik aja. Dan tidak dihisap. Di akhirat nanti tidak dihisap. Tak ada. Tapi dia dibangkitkan. Malaikat dibangkitkan macam kita dekat padang mahsyar, tapi tidak dihisap. Maksud tak ada kira-kira lah, dosa banyak ke, pahala banyak ke. Mana ada, dia tak ada dosa. Maksum. Malaikat ni, dia akan dibangkitkan bersama dengan manusia, jin nanti. Dan ada yang akan dimasukkan ke dalam syurga jika Allah kehendaki. Allah akan masukkan dia ke dalam syurga, malaikat ni, jika Allah kehendaki. Sebab tu dia tulis kat situ, dengan barang yang dikehendakkan dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah jadikan dia ada keupayaan untuk berupa, tapi rupa tu mesti rupa yang elok. Maksud rupa yang elok tu, dia bukan rupa buruk lah. Rupa buruk, muka uduh, jadi orang, berupa orang, hidung tak ada. Ita legam, tak ada. Malaikat tu dia berupa tinggi, melangit, tak ada. Tinggi sangat, uduh lah sebenarnya, tak ada. Semuanya rupa baik-baik aja. Malah mengikut peristiwa-peristiwa yang berlaku, apabila malaikat menyerupai lelaki, dia akan menyerupai lelaki yang paling grade A pada zaman itu. Kalau tak sama pun dekat-dekat sama. Dari sudut lawanya, dari sudut ketampanan, kekuatan dan sebagainya, macam tu lah bentuk tubuh. Dia akan menyerupai. Itu malaikat base. Dan terbahagi mereka itu dua bahagi. Malaikat ni terbahagi dua jenis. Tapi kena ingatlah, malaikat ni buat ibadah je. Malaikat dia buat ibadah semata-mata. Dia tak ada malaikat duduk saja, tak ada. Kenapa malaikat ni dicipta duduk saja? Tak ada. Malaikat mesti buat ibadah dan tak buat dosa. Dalam keadaan malaikat yang dicipta buat ibadah tu terbahagi kepada dua bahagi, dua kelompok, dua kementerian, dua department malaikat ni. Satu daripadanya, tiadalah baginya pekerjaan melainkan selama-lama masanya di dalam mengenalkan Allah. Maksud mengenalkan Allah tu kita tukar menjadi bahasa Arab, dia panggil ma'rifatullah.
Bukan bermakna malaikat tu tak kenal Allah, bukan. Kan kita ma'rifatullah kan. Apa maksud ma'rifatullah? Kenal Allah. Apa maksud kenal Allah? Itulah ma'rifatullah. Dia lagi tepat bahasa Arab. Cuma bila terjemah, ma'rifah tu kenal. Ma'rifatullah tu kenal Allah. Kenal Allah ni macam belajar pula. Kenapa belajar tauhid ni? Sebab nak kenal Allah. Bukan tu, bukan maksud mengenal Allah tu, bukan. Ma'rifatullah. Dengan kalau kita kata, kalau Melayu punya bahasa, buat ibadah. Kalau Melayu kata, buat ibadah je kerja dia. Selama-lama masanya. Maksudnya dia dicipta terus buat ibadah. Itu aja dia. Ibadah, sembah Allah. Itu aja. Dengan caranya, cara ibadah dia dengan tasbih. Tasbih ni subhanallah, tahmid, alhamdulillah, taqdis, menyucikan Allah. Taqdis, menyucikan Allah daripada sifat-sifat yang tak layak. Dan tiada mereka itu berbimbang, mereka tu tak ada buat benda lain, tak sibuk buat benda lain dengan suatu yang lain daripada Allah SWT. Mudah kata, kerja dia ibadah je lah. Ibadah Melayu Sebab kalau ibadah syarak maksud lain. Sekejap lagi kita bahas apa maksud ibadah syarak. Tapi untuk ni, Melayu kata malaikat dicipta untuk buat ibadah. Ibadah dengan maksud Melayu. Melayu maksud ibadah apa? Ibadah baca Quran kan, sembahyang atau ibadah kan. Jadi itu aja kerja dia malaikat tadi, beribadah. Dia tidak berbimbang. Tidak berbimbang tu tak sibuk buat benda lain selain daripada ibadah. Ada satu tempat nama Baitul Ma'mur, Kaabah penduduk langit, sejajar dengan Kaabah bumi. Sejajar ni Kaabah bumi, Kaabah kat Mekah tu lah, Kaabah bumi, seterik ke atas langit ke-7, atas lagi. Ada satu macam Kaabah tu juga, nama Baitul Ma'mur atau Baitul Ma'mur. Hebatnya Baitul Ma'mur ni, Allah bersumpah atas nama Baitul Ma'mur. Wat-tur wa kitabim mastur fi rakim mansyur wal Baitul Ma'mur. Surah Tur. Allah bersumpah atas Baitul Ma'mur. Maknanya tempat ibadah penduduk langit. Sebab apa namanya Ma'mur? Macam kita lah. Kenapa Pahang Darul Ma'mur? Kenapa Kelantan Darul Naim? Kelantan yang penuh kehidupan ataupun penempatan nikmat, banyak nikmat. Itu Naim. Ihsan, Darul Ihsan. Kenapa? Banyak wang ihsan. Bukan. Tak ada. Maknanya ihsan lah, bagus lah, banyak. Bagus lah. Itulah maksud Darul Ta'zim. Kenapa Johor Darul Ta'zim? Johor Darul, satu kediaman yang ta'zim, yang hebat. Yang kalau orang duduk situ memang hebat-hebat orang macam tu, ta'zim. Itu maksud dia. Begitulah yang lain. Tapi Darul Ma'mur kerana makmurnya negeri ini. Itulah. Jadi makmur dah jadi Melayu lah kan. Makmur dah jadi Melayu. Naim dah jadi Melayu juga, nikmat. Jadi Melayu juga. Apa lagi Perlis Indra Kayangan. Tak ada. Indra Kayangan tak ada. Kedah. Darul apa Kedah? Darul Aman. Masya-Allah. Magam Kedah. Aman maksud aman lah. Kedah aman aja, aman. Mana tak aman ni, siapa bersih? Bersih apa tak tahu. Aman. Perak dah Ridwan. Kan macam Darul Ridwan kan? Kan macam syurga kan? Yang dijaga oleh malaikat Ridwan. Maksud tempat macam tu lah. Bawah lagi. Selangor dah tadi. Negeri Sembilan, Darul Khusus. Rare. Khusus jadi Melayu juga. Dia je, kat dia je. Mana tak adanya. Sekali makan pedas berdesing telinga. Punya pedas. Maknanya ada kemunasabahan, bukan saja letak. Melaka tak ada kan? Tak ada Melaka tak ada. Melaka bandaraya bersejarah. Tak jadi tu, tak ada darul. Ya tak ada juga kan. Sebab tu dia tak ada raja. Kan, dia tak ada sultan. Sultan dia okey, biarlah. Semua dah sebut lah. Nanti ada Terengganu Darul Iman. Beriman orang kat situ. Itulah, adalah Fatani
Darussalam. Dululah, sebelum Thailand ambil, sebelum Siam ambil, Darussalam. Macam tu juga Brunei, Darussalam juga kan, sama Darussalam. Dia ada dekat Filipin, ada satu tempat, dia ada juga Darul apa, tapi dia lupa dah. Masa tu, dulu sebelum Filipin siapa jajah? Bukan Belanda apa? Sepanyol lah, sebelum Sepanyol jajah tu, masa tu ada Islam kat situ. Dia ada Darul juga, saya lupa. Ada raja lagi kat situ, dah lupa dah. Sulu Darul apa? Okey, dia nak cerita pasal tu. Kau nak ke Darul pula. Nak beritahu Ma'mur, Baitul Ma'mur. Bait tu ni sama lebih kurang dengan dar. Samalah Darul dar. Maksudnya tempat binaan yang makmur. Makmur dengan apa? Baitul Makmur. Makmur dengan orang buat ibadah. Makmur dengan orang buat ibadah. Siapa yang buat ibadah? Penduduk langit. Memang yang duduk yang ataupun yang beribadah di Baitul Makmur tu malaikatnya setengah malaikat. Yang kata malaikat terbagi kepada dua, sebahagian daripada malaikat. Memang ramai, mungkin tawaf dekat situ, solat dekat situ, iktikaf dekat situ, memakmurkan Baitul Makmur. Siapa ni? Malaikat. Ataupun jika ada penduduk langit yang lain lah, jika ada. Wallahu a'lam itu, tapi malaikat memang ada. Ketika Nabi Mi'raj, Nabi tengok malaikat memang duduk ibadah kat situ. Maka Nabi tanya Jibril, diorang duk masuk tu, ramai masuk. Jibril kata setiap hari 70,000 masuk kat Baitul Makmur dan tak keluar-keluar. Esok 70,000 lagi, lusa 70,000 lagi. Sejak bila? Nabi kata sejak kewujudan aku, kata Jibril. Dia tak ada sejak kelahiran aku. Dia tak kata gitu, sebab Jibril bukan dilahirkan. Dia tak katalah sejak aku kecil lagi. Tak ada, mana ada gitu. Jadi macam mana ayat dia? Sejak kewujudan aku. Macam itulah. Sejak kewujudan aku dah begitu dah. 70,000. Yang aku tahu sejak kewujudan Jibril bila? Berapa lama? Sampai sekarang 70,000. Tak keluar-keluar. Ibadah. Memang ramai lah, memang makmur sungguh. Masa Nabi naik Mi'raj kan, Nabi jumpa malaikat tengah rukuk, tengah i'tidal, tengah sujud kan. Satu tengok berdiri tegak macam ni. Nabi tanya Jibril, tengah buat apa tu? Ibadah secara dikiam, di tu je. Sampai bila? Sampai kiamat. Ada yang rukuk, ada yang sujud. Itu yang Nabi bagi salam tu kan. Kita dah cerita dalam masalah Isra Mi'raj itu. Nabi bagi salam, kata bagusnya ibadah yang malaikat ni. Tadi nampak bagus dah berdiri. Lepas tu nampak rukuk, pohon bagus. Lepas tengok sujud. Ini bagus ni. Kalau aku nak ambil semayang nanti, aku dapat ibadah macam ni. Menarik. Tadi teringin nak bagi salam kan. Nabi bagi salam. Assalamualaikum. Malaikat tadi Nabi bagi salam, dia bangun. Padahal dia tak pernah bangun. Waalaikumsalam. Duduk balik. Dan itulah satu kali tu je yang dia bangun seumur hidup dia sampai kiamat. Sekali tu je. Sebab Nabi bagi salam. Jadi kita semayang ada duduk di antara dua sujud. Itulah syariat dia. Nak cerita ada lah, duduk sampai kiamat. Ya, sampai kiamat. Tak pernah bangkit. Ada yang sebut subhanallah sampai kiamat. La ilaha illallah sampai kiamat. Alhamdulillah sampai kiamat. Kita 33 tak payah sampai kiamat, 33 malah lah. Tak payah dah sampai kiamat lah kita. 33 pun rasa malas dah kata. 33 baru. Hai. Kalau dia tahlil kan sekata bila lah la ilaha illallah, rasa macam cukup dah. Aku lapar perut dah ni. Imam ni biar betul ke dia pusing sekali lagi tasbih tu. Baru 99 100 kali la ilaha illallah. Kita kat. Sebab apa? Sebab kita ada nafsu. Itu jawapan dia. Dia kena pandai jawab. Malaikat dia tak ada nafsu. Sebab tu dia boleh buat. Kita ada nafsu. Kita duk berlawan dengan nafsu. 100 tu pun dah banyak dah. Mujur 100 seminggu sekali. Itu pun kalau ada tahlil. Kalau tak ada tahlil, memang taklah la ilaha illallah kita. Entah bila sembuh tak tahu. Tu kita. Tu kita. Mujur benda sunat. Jadi malaikat ni dia sebab tapi sembahyang 2 rakaat, kita sembahyang 2 rakaat sempurna zahir batin, maksudnya luaran, syarat, rukun, gerakan semua cukup lengkap.
dan batin, sembahyang daripada batin juga, dalam dengan khusyuk apa semua, lebih lagi daripada sembahyang malaikat ataupun ibadah malaikat tadi. Sebab apa? Malaikat dia cipta tak ada nafsu, ibadah je. Kita nak sembahyang 2 rakaat tu, Allah, macam-macam halangan. Halangan psikologi, halangan environment, halangan anak bini. Ada je. Bang, cepatlah, kata nak pergi keluar lagi kedai ni. Kejap nak sembahyang 2 rakaat. Allah, bukan wajib pun. Ada je itu halangan anak nangis. Oh, nangis. Allah, tak apalah. Tak apalah buat anak sembahyang 2 rakaat nak macam mana? Sunat lah, sunat. Yang wajib tak boleh, semua kena buat. Ada je halangan. Ada je halangan. Jadi tiba-tiba dapat buat 2 rakaat. Dapat juga buat dengan macam-macam halangan. Sebab tu kita lebih dari segi fadilat daripada sembahyang malaikat, daripada ibadah malaikat. Sebab dia memang diciptakan untuk ibadah. Satu dah malaikat dicipta untuk beribadah je, iaitu sebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah dan sebagainya, atau sembahyang berdiri, rukuk, i'tidal, sujud aja sampai kiamat. Itu aja. Berapa tak tahu nak sebut, juta, bilion, apa trilion, tak tahu nak sebutlah, ramainya. Dan yang satu bahagi lagi. Ada 2 kan? Satu jenis lagi, satu kementerian lagi. Tadi kementerian ibadah je. Yang ni kementerian lain pula. Dalam kementerian tu banyak departmen, banyak jabatan. Ya? Memerintah akan segala pekerjaan daripada langit kepada bumi. Atas barang yang terdahulu qada Allah atasnya dan berlaku atasnya qadar Tuhan Azza wa Jalla. Yang kedua ni dia ada kerja. Yang tadi ibadah aja, ibadah tu pun nama kerja lah juga. Tu ibadah aja. Yang ni dia ada kerja. Kerja dia duduk kat langit, tapi kerja dia dekat bumi. Apa-apa kerja yang Allah bagi. Yang Allah bagi kerja dia akan buat kerja. Cuma dia sebut di sini. Apa? Tak sebut. Apa kerja tu. Jadi kita boleh detailkan sikitlah. Dia tak sebut kerja apa. Tapi ada kerja. Dia kata sini tengah ni. Dia duduk kat langit. Dia penduduk langit. Okay. Maka duduk kat langit, tapi memerintah tu Allah yang memerintah. Maksud memerintah tu dia buat kerja lah. Dia buat kerja. Pekerjaan yang dia buat tu daripada langit, sebab dia duduk kat langit, kepada bumi. Yang dia nak buat tu kat bumi, sebab kita duduk bumi. Ya. Sebenarnya bukan langit ke bumi aja. Dia duduk kat langit dan memang kerja dekat langit. Ada juga. Ada juga. Contohnya malaikat hamalatil arsh, ataupun malaikat pemikul arsh, penanggung arsh. Ada 4 malaikat. Kita nak panggil apa? Penjodoh bilangannya 4 apa? 4 buah. Saya pelik. 4 biji. 4 apa? Kalau 4 orang kot. Tapi bukan orang. Habis nak pakai apa? Apa? 4 apa? 4 tak kena. Apa? 4 malaikat. Dia tak ada. Mana tak ada lah. Sebab tu setengah kitab dia tulis 4 orang. Kita yang lawyer buruk ni, benda ni. Bukan, tak ada letak lah yang paling mulia. Dalam banyak-banyak mana mulia? 4 ekor. Berani letak? Kena sepak malaikat nanti. 4 apa nak letak? 4 buah. 4 biji. 4 ketul. Tak kena. Jadi dalam banyak-banyak tu apa yang paling mulia? Orang kan? 4 orang. Bukan sebab dia tu orang. Kau apa benda tulis 4 orang malaikat. Kita konon-konon cekedih. Tuan tak? Tak ada. Penjodoh bilangan dia tak ada. 4 malaikat. Dia kerja penanggung aras. Tapi aras tu kat mana? Bukan kat bumi. Ada kerja dia. Ada. Maknanya walaupun dia kata kat sini daripada langit kepada bumi, tapi di langit pun ada kerja juga. Tapi di bumi banyaklah kita lah nak uruskan kita. Apa yang dia buat? Contohnya kalau kita ni, dia jaga lubang hidung, dia jaga lubang telinga, ada. Yang tulis kiri kanan ni memang ada lah. Yang tu jangan lagi baca bawah tu. Yang ni yang jaga lubang, yang jaga, semua ada. Senang je kita nak tengok. Bukti ada jaga, dia jaga. Ada malaikat jaga. Allah tugaskan kerja dia jaga lubang hidung. Dia panggil kementerian, departmen dia, departmen lubang hidung. Departmen jaga, security. Lepas tu bawah tu ada lagi pula jabatan-jabatan dia jaga lubang hidung. Tu lah. Jaga. Sebab apa? Jaga lubang telinga. Adalah yang Allah suruh. Kenapa? Sebab tu seumur hidup berapa kali lalat masuk hidung? Tak pernah.
Takkan sekali pun tak pernah. Tak pernah. Ada yang jaga lah. Mana boleh hidup 50 tahun sekali pun semua masuk hidung? Ada sekali? Nak kira pun sekali dua je ke sebulan 3 kali? Oh, masalah dia tu. Semua masuk hidung. Adalah nak kira pun mungkin 1-2 kali. So hidup 50 tahun semua masuk hidung. Nyamuk masuk hidung? Kalau ada pun sekali gitu je. Mana ada? Kenapa ada sekali dua? Bukan sebab malaikat tu tak jaga, bukan. Cuma kenapa tak masuk, tak selalu masuk? Sebab ada yang jaga, itu je. Ada yang jaga. Sebab tu tak. Tapi bila mati, malaikat dah tak jaga. Maka kalau orang biasa duduk dengan jenazah, maksud main dengan jenazah sebelum dimandikan tu lama, dia akan tahu. Macam biasanya accident tak boleh pegang kan, kena tunggu polis datang kan. Kalau polis lambat boleh pegang. Tak nak kira dari segi undang-undang tak boleh, tapi kita alih juga sebenarnya tak boleh dari segi undang-undang. Kalau dia accident, jatuh, katalah tergolek, ada dekat ni jalan, lepas tu kat tepi tu mesti ada rumput-rumput apa semua longkang kan. Dia dekat tepi tu, tak boleh. Masa tu dah jam panjang jam panjang okey. Kalau orang biasa bergelumang dengan perkara tu, dia akan perasan. Kejap semua mari. Malah kadang-kadang kalajengking mari. Ular mari. Dia bukan masuk apa? Dia bersarang masuk dalam mulut kalajengking. Itu yang jadi tanah kubur cerita tu. Astaghfirullahalazim, keluar kalajengking kat mulut. Ini mesti dulu masih dia hidup dulu mengata ke orang. Bukan. Dia mati accident. Mulut terbuka. Tak ada dah malaikat jaga. Lepas tu ada satu bau yang binatang cukup suka. Bau dalam ni. Bau perut lah kita kata, bau dalam. Dia cukup suka. Kita tak bau. Sebab hidung kita tak power. Binatang bau. Dia masuk duduk. Tiba-tiba tengok ada ular dalam perut. Nak kata apa? Bergerak-gerak tengah mandi tu. Agak-agak tukang mandi jenazah lagi ya? Belah, tak payah. Bergerak-gerak. Buat belah-belah tengok-tengok ada ular. Nak cakap apa? Ini mesti makan haram. Oh, sabar dulu. Sabar dulu, jangan kata gitu. Macam Tok Adi tu katalah, sabar. Astagfirullahaladzim. Sabar dulu. Jangan main kata gitu je. Biasa tengok macam tu. Saya ada tengok sekali dua. Tapi sama cerita, dia punya point dia sama je. Tak ada, itu kerja dia. Itu antara pekerjaan dia. Apa antara pekerjaan yang lain? Kalau macam Jibril menyampaikan wahyu. Masa zaman Nabi adalah, sekarang Nabi dah tak ada. Mungkin dia akan menyampaikan wahyu bila Nabi Isa turun nanti. Jibril ada kerja balik. Tapi selain daripada menyampaikan wahyu, dia ada kerja lain. Antara kerja dia memberi ilham yang baik. Kita tengah duduk biasa hari ni duduk saja. Mana lagi tu? Bukan kita fikir-fikir. Kita fikir hari ni gini, nak pergi sini, nak pergi sini, nak pergi masjid. Itu kita fikir. Ini tak yang terkejut tiba-tiba. Rasa nak buat kenduri pergi bank, cocok duit, buat keluar duit, buat kenduri kan, tuan-tuan. Macam mana tiba-tiba tu? Tu Jibril. Ilham ni adik-beradik wahyu lah. Tapi bukan wahyu untuk Nabi. Nabi dan Rasul. Ilham ni betul lah. Yang baik-baik mari tiba-tiba, mari baik, mari nak bersedekah, mari benda baik tiba-tiba. Itu lah. Tu kerja Jibril. Lepas tu Jibril kerja dia apa lagi? Sekarang ni sementara tak ada Nabi dan Rasul ni, turun ni tanazzalul malaikatu ruh. Turun tanazzalul malaikah, turun malaikat dengan roh. Ulama kata roh tu lah Nabi, roh tu lah Jibril. Ketika malam Al-Qadar tu lah. Itu lah kerja dia. Banyak lagi lah kerja. Sibuk jugalah Jibril. Dia kata, sedap kau rehat tak ada Nabi lah. Tak, sibuk juga. Sibuk. Jibril, itu kerja Jibril. Sebab dia tak sebut. Dia kata pekerjaan daripada langit kepada bumi. Tak sebut. Jadi kita kenalah syarah lebih sikit. Apa pekerjaan tu? Selain dah jaga tu. Contoh lagi macam Mikael kan. Mikael kerja dia menyampaikan rezeki kan. Macam tu. Menurunkan hujan dan sebagainya. Apa yang Allah suruh lah. Sehingga kan ketika Allah menyuruh malaikat sujud pada Nabi Adam, itulah ibadah dia. Itulah pekerjaan dia, sujud pada Nabi Adam. Maka sujud. Illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kecuali iblis. Sebab iblis bukan malaikat. Iblis jin. Jadi kalau kata Allah suruh sujud, itulah ibadah.
Kejap, sebelum tu. Kita kata tadi, malaikat yang golongan yang pertama kerja dia ibadah. Kita guna perkataan ibadah. Golongan yang kedua, dia ada kerja. Kerja dia turunkan hujan, tumbuhkan pokok, gitu gini, jaga orang, gitu gini kan. Bila kita sebut dia ada kerja tu, seolah-olah kerja tu bukan ibadah. Bukan. Kerja tu ibadah juga. Sebab ibadah, apa yang Allah suruh, itu ibadah. Allah suruh berdiri, semayang berdiri, itulah ibadah. Allah suruh sujud, itulah ibadah. Allah suruh turunkan hujan, itulah ibadah. Kita ibadah je mesti semayang bang, baca Quran, zikir, tu je ibadah. Tidak. Ibadah adalah melakukan sesuatu yang Allah suruh dan buat tu kerana Allah suruh. Yang kita panggil lillahi ta'ala. Dia jadi ibadah. Jadi maknanya malaikat tadi, semua malaikat buat ibadah. Cuma malaikat segolongan, ibadah dia jenis. Ibadah dengan maksud dia buat apa yang Allah suruh, jenis tak ada kena-mengena dengan orang, dengan dia je. Dia dengan Allah je. Ada malaikat, ibadah dia ada kena-mengena dengan orang. Sebab apa kita kata dia turunkan hujan itu nama ibadah? Sebab Allah suruh. Apa sahaja yang Allah suruh buat dan dia buat kerana Allah suruh, itu dia panggil lillahi ta'ala, itu dia panggil ibadah. Jadi apa? Kita pergi kerja. Apa sahaja kita pergi kerja? Pergi kerja cari duit tak? Tak ibadah. Sebab bukan, tak ada kena pun, tak ada perkataan nak kerana Allah bukan situ. Kita kena kait. Kait. Last sekali kerana Allah. Jadi ibadah. Walaupun tidur. Tidur tu jadi ibadah. Dengan syarat kerana Allah. Nak kata kerana Allah tu kenapa? Nak tidur lah. Kalau tak tidur, ngantuk. Kalau mengantuk, esok macam mana nak sembahyang? Kalau buat sembahyang, kalau buat puasa, macam mana nak puasa? Macam mana nak berdakwah kalau orang berdakwah? Macam mana nak cari duit? Kejap. Cari duit tak ada lillahi ta'ala tu. Nak cari duit, ada duit untuk sedekah. Sedekah Allah suruh. Ada kait. Kalau tak 2, 3, 4, 5, kadang sampai 10. Nak sampai ke Allah tu. Tak kisahlah banyak mana pun. Last sekali kerana Allah suruh. Buat kerana lillahi ta'ala. Jadi ibadah. Walaupun namanya kerja, walaupun namanya benda-benda lain, apa-apa sajalah. Malah meniaga pun. Meniaga kan? Ya. Dia meniaga baju. Meniaga. Kenapa meniaga? Nak cari duit. Tak ada Allah kat situ. Dapatlah. Tak salah. Cuma bukan ibadah. Habis tu macam mana? Bila jual baju, orang boleh tutup aurat. Siapa suruh tutup aurat? Allah suruh tutup aurat. Baru jadi masa jual tu dah dapat duit, dapat pahala lagi. Macam itulah yang lain-lain. Jadi ibadah adalah melakukan apa yang disuruh. Jadi malaikat sujud Nabi Adam itu ibadah. Itu adalah ibadah. Sebab Allah suruh sujud. Allah suruh sujud pada Nabi Adam. Malah kalau tak sujud, kufur. Jadi kafir. Tapi malaikat semua sujud. Iblis yang tak sujud. Lepas tu aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kita tengok Allah suruh sujud pada Nabi Adam. Bila Allah suruh, dia adalah ibadah. Maka malaikat pun sujud. Buatlah ibadah kerana Allah suruh. Kalau tak sujud, contohnya iblis, maka dia jadi kafir. Okey. Kita manusia tak disuruh sujud pada orang lain, pada makhluk lain tak disuruh sujud. Allah tak suruh sujud. Malah dilarang untuk sujud. Kemudian orang tu sujud juga, kafir. Nampak? Iblis sujud, iblis tak sujud jadi kafir. Iblis tu makhluk juga. Orang, manusia, sujud yang jadi kafir. Kenapa jadi beza? Iblis tak sujud yang jadi kafir. Orang sujud yang jadi kafir. Malaikat sujud sebab tu tak jadi kafir. Orang sujud jadi kafir. Iblis kalau sujud tak kafir lagi. Tapi iblis tak sujud, maka dengan tidak sujud tu jadi kafir. Mana kena sujud? Ya kena sujud. Tapi orang kalau sujud jadi kafir pula. Mana boleh sujud makhluk? Soalannya kenapa je gitu? Sebab bukan masalah sujud tu, masalah suruhan. Allah suruh tak sembah orang, sujud kat orang? Tak kan? Maka sebab tu sujud tak boleh, sujud orang tak boleh. Dengan i'tikad orang tu besar, orang tu mulia, kufur. Kalau bukan i'tikad apa, tak ada apa-apa, cuma sujud je, dosa besar.
Sujud ni tak semestinya jadi kafir, cuma umumnya begitulah. Jadi sebab itulah Iblis tak sujud pada makhluk lain, iaitu Nabi Adam, kufur. Sebab bukan masalah sujud, masalah suruhan. Jadi Nabi pernah kencing berdiri, wajib. Sedangkan kita tahu kencing berdiri makruh. Nabi kencing berdiri, wajib jadi dia. Kenapa pula? Sebab nak ajar syariat, nak bagi tahu kencing berdiri tak berdosa, bukan haram. Tapi Nabi buat sekali tu je. Yang sahabat pergi rumah kakak dia tu Ummul Mukminin, isteri Nabi. Panjat nak betulkan rumah kakak dia, panjat. Tengok Nabi dalam bilik air, tak sengaja terintai. Tapi Nabi waktu tu kencing berdiri. Nabi tak buat benda makruh, Nabi buat benda wajib dan sunat. Benda harus pun Nabi tak buat. Benda harus pun tak buat. Benda boleh, Nabi hanya buat benda wajib dan sunat. Itu makruh, kenapa Nabi buat wajib? Sebab apa? Dengan peristiwa tadi, maka orang semua dapat tahu dengan riwayat dia bahawasanya berdiri kencing tak haram. Siapa yang buat turun syariat tak haram tu? Allah lah. Maka Nabi kencing berdiri jadi wajib. Bagi dia wajib. Bagi kita makruh lah. Nampak? Kerana mengajar syariat. Macam itulah. Okey, malaikat. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Bersaksi segalanya bahawanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan dia sentiasa mentadbir seluruh alam dengan keadilan, dan malaikat-malaikat. Maknanya Allah yang mentadbir alam. Jadi Allah cipta ramai malaikat. Tapi kena ingat dari segi akidah, walaupun Allah cipta malaikat dan Allah bagi kerja tu untuk dibuat, contohnya turunkan hujan apa semua tadi, bukan bermakna Allah mengambil manfaat daripada makhluk. Allah tidak mengambil manfaat dari makhluk. Kalau Allah mengambil manfaat daripada makhluk yang dia cipta, maka rosaklah sifat istighna dan iftiqar. Rosak. Sifat ketuhanan tu rosak. Sebab orang yang ataupun sesiapa yang mengambil manfaat atas sesuatu, automatik dia tu lemah. Automatik itu sifat kekurangan. Maka kalau kita kata Allah cipta malaikat buat kerja, Allah boleh relax lah. Tak boleh orang kata gitu. Tak boleh. Sebab Allah mengambil manfaat. Bila Allah mengambil manfaat, tu kena ngaji akidah baliklah maknanya. Tak. Habis tu kenapa Allah cipta? Kenapa Allah cipta? Allah cipta bukan untuk ambil manfaat daripada ciptaan. Allah cipta tu untuk kita. Bukan untuk Allah ambil manfaat. Tak, untuk kita. Allah cipta sebab Allah nak cipta. Allah nak, maka cipta. Allah yang bersifat iradah, qudrah dan iradah, nak, maka Allah cipta. Kenapa cipta? Tak ada kenapa-kenapa. Allah nak cipta. Kalau ada kenapa, automatik lemah. Jika ada kerana, automatik lemah. Sebab tu kita biasa dengar Allah itu tidak dikeranakan dengan satu kerana. Orang yang pandai bercakap selalu sebut tidak dikeranakan dengan satu kerana. Benda gempak-gempak. Apa benda tu? Tak ada kerana. Allah buat ni kerana. Bila sebut kerana aja, lemah. Cuma kadang-kadang kita sebut bukan dengan maksud akidah. Sebut adat cakap. Allah bagi susah ni sebab dengan kerana sama lah. Allah bagi susah ni sebab nak bagi kita fikir. Allah buat sesuatu kerana bersebab. Tak boleh gitu akidah. Bercakap boleh, cakap adat boleh, tapi akidahnya bukan gitu. Allah buat dengan sebab. Kalau sebab lemahlah sifat ketuhanan. Yang tu kena ulanglah bab tauhid. Supaya kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku jadikan jin dan manusia supaya dia ibadah. Supaya tu keranalah tu. Maka Allah nak suruh makhluk ibadah, maka Allah cipta, mengambil manfaat daripada makhluk. Akidahnya bukan gitu. Cakap adat tak apa. Cakap adat lah gitu. Kita yang kena ibadah. Kenapa Allah cipta? Kerana tu kena hati-hatilah bab tu. Cuma dari segi bercakap tak apa. Kita bimbang cakap akhir sekali pegang. Allah buat sesuatu kerana bersebab.
Sebab tu kita yang cakap sekadar adat cakap, bukan pegangan kita. Kalau Allah buat bersebab, Allah memerlukanlah sebab tu. Allah memerlukanlah sebab tu. Bila memerlukan sebab tu, lemah. Yang ni kena ngaji kitab tauhid. InsyaAllah ada lah dalam masalah kitab tauhid. Mustaghniyan an kulli ma siwahu wa muftaqiran ilaihi kullu ma'adahu. Kaya Allah daripada tiap-tiap yang lain. Tiap-tiap yang lain semua perlu pada Allah. Dia panggil istighna dan iftiqar. Semua perlukan Allah, dan Allah tak perlu pun yang lain. Bila sebut tak perlu, tak adalah sebab kerana. Cuma kita sebut dari segi adab cakap. Dan yang menarik satu lagi kat sini adalah memerintah akan segala pekerjaan daripada langit kepada bumi atas barang, atas perkara yang terdahulu, yang telah qada Allah atasnya. Allah dah tentu atasnya dan berlaku atasnya qadar Tuhan Azza wa Jalla. Maksudnya, ini menarik. Dekat atas ada satu namanya ada pas satu istilah kita nak panggil apa? Malaikat akan tengok di situ untuk nak buat apa? Kerja yang malaikat tu nak buat. Kan malaikat kan ada pekerjaan kan? Nak cabut nyawa, tengok situ. Nama dia adalah Luh Mahfuz. Luh ni papan. Wall. Itu istilah lah terjemah. Mahfuz ni apa? Terpelihara. Satu dinding yang terpelihara. Itu dari segi terjemahan. Tapi maksudnya dekat Luh Mahfuz ni, di situlah malaikat tengok. Oh, dia nak mati lagi 40 hari. Contoh. Dah ada lah kat situ. Dia standby lah. Oh, dia ni lepas ni nak kaya ni. Oh, kena turun hujan dekat Basrah. Malaikat Mikail. Jadi semua malaikat akan tengok kat situ. Dia akan ada catatan malaikat. Malaikat ada catatan, ada pad. Dia ada iPad dia. Mudah macam tu lah. Ini saya cuba tukar bahasa moden aja ni. Jangan nak bayang-bayang lebih sangat. Okey. Tempat dia panggil Luh Mahfuz, ada tertulis semua takdir. Tertulis qada dan qadar. Bila ni? Awal lagi, sebelum kita ada, dah tertulis dah. Gini, turun hujan gini, mati ke, hidup ke, gitu ke, accident tak accident, sakit tak sakit, semua dah tulis dah. Dah ada dah. Dan ada tarikh dia. Pada hari sekian-sekian, pukul sekian-sekian akan berlaku lah. Sekarang belum lagi. Bila belum lagi tak berlaku lah. Tapi tertulis, telah tertulis. Itu dia katanya. Atas barang, atas perkara yang terdahulu qada Allah atasnya. Allah dah tentu siap-siap dah. Jadi bila dah dekat, malaikat yang kena buat kerja ni, malaikat kedua ni kan, kumpulan kedua yang kena buat kerja, dia akan ambil dia punya log ataupun catatan dia, kertas dia, tab dia, masuk bluetooth, cing, masuk. Macam tu lah. Hebat je. Okey, dah ada. Okey, dia pergi standby lah. Turunkan hujan ke, gempa bumi ke, tarik nyawa orang ke, apa-apalah. Buat apa, selamatkan orang daripada accident ke. Nak accident tu, dia terpaksa selamatkan sebab tak nak bagi mati orang ni. Sebab itu yang tertulis. Itu dia panggil takdir. Yang istilah dia panggil takdir mu'allaq. Dia ada satu lagi takdir mubram. Yang mubram ni tak berubah. Hanya ada Allah je pada diri Allah. Allah kata dia ni mati umur 50. Tak ubah lah. Tapi Allah je tahu. Di Luh Mahfuz dia boleh berubah. Dia tulis itu kan 30 mati. Di Luh Mahfuz tu 30. Tapi pada Allah 50. Tapi kita tak tahu, malaikat semua tak tahu, hanya Allah je tahu. Dia panggil takdir mubram. Okey. Jadi bila 30, sebenarnya dia mati umur 50, tapi tertulis 30. Kemudian ni masa umur dia 30, dia banyak sedekah. Dia teringin nak sedekah. Allah yang campakkan hidayah sedekah. Dengan sebab sedekah antara perkara yang memanjangkan umur. Tak sedekah lepas sedekah dia, ya Allah, lepas saya sedekah ni saya nak minta tolong doa lah pasal panjang umur. Allah, ya Allah, Tuhan aku panjangkan umur dia. Dah dapat duit, panjanglah umur dia. Allah terima doa tu, maka daripada 30 jadi 50. Di tu, malaikat dah standby lah. Dah masuk tab dah. Tiba-tiba update. Tekan update, sering bluetooth balik. Dia tak main bluetooth dah sekarang, airdrop. Masuk. Bila masuk balik, 50. Allah, malaikat kata aku dah nak tagih dah. Macam tu lah. Itu yang kata
banyak bersedekah, akan memanjangkan nyawa, hubung silaturahim, murah rezeki dan sebagainya. Itu tak ada. Allah dah tetapkan dah. Rezeki dia banyak tu. Pada Allah dah tahu dah banyak tu, takkan berubah. Tapi tertulis dekat Lauh Mahfuz, kurang pada tu lagi. Kemudian dia pun sembahyang duha banyak, baca itu baca ni, baca Quran apa semua, buat baik ibu bapa apa semua, maka bertambahlah rezeki dia. Bertambah rezeki dia yang pada catatan malaikat. Rasa kena bagi dia 3,000 sebulan. Tiba-tiba baru nak bagi ni. Tekan update, ada update new. Tekan aja, cing, 6,000. Malaikat bagi 6,000. Maksud bagi tu adalah cara-cara dia. Macam mana pun. Kenapa berubah? Itulah berubah. Sebab tu kita kena banyak sedekah. Kena percaya. Kan dia boleh mengubah takdir. Ajak takdir apa? Kalau kata takdir yang Allah, rosak sifat kesempurnaan Allah. Kerana macam mana Allah boleh berubah-ubah? Kejap nak bagi 3,000, kejap nak bagi 5,000. Bila macam tu, rosak sifat ilmu. Allah tak tahu. Semua rosak. Itu dia pada Allah. Pada catatan Lauh Mahfuz, berubah-ubah. Dia mati umur 100. Tiba-tiba je mati umur 80. Contoh masa dia umur dia 79. Malaikat tengok berapa? 100. Lambat lagi. Lepas tu malaikat update lah setiap hari ke, adalah waktu-waktu ni. Tengok 80 pula. Asal pendek pula tu. Dia akan memendekkan umur dan sebagainya. Adalah dengan amalan-amalan apa yang dia buat. Maka situ dia berubah. Itu yang kata doa boleh mengubah takdir dan sebagainya. Tapi ingat, pada Allah, pada ilmu Allah, pada kehendak Allah, itulah yang memang akan berlaku. Takkan berubah. Ini yang menarik. Itu yang kata menarik di sini. Pekerjaan daripada langit kepada bumi atas barang, atas perkara yang terdahulu, yang telah qada Allah takdirkan, Allah tentukan atas dia. Dan berlaku atasnya qadar. Berlaku macam mana yang berlaku tu lah. Kalau kata accident, kadarnya apa? Patah kaki tangan, mati, kadarnya. Bila sampai waktunya berlaku. Itu cantik. Ayat ni cantik. Jadi apa lagi? Dan malaikat ni memang kerja dia lah, 24 jam lah kerja. Dia tak ada tidur, tak ada apa. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tak mengantuk, tak tidur. Bila kita dah tahu malaikat macam tu, tak mengantuk, tak tidur, hebat tak? Kan kita rasa hebat malaikat, buat baik, hebat tak? Tujuan kita kata malaikat tu hebat, tujuannya dia tak boleh berhenti kat situ. Bila malaikat hebat, Tuhan yang buat malaikat. Kalau malaikat macam ni dah hebat, Allah lagi hebat. Dia nak pergi ke situ. Dia jangan berhenti kat malaikat aja. Malaikat memang hebat. Kalau malaikat tak tidur, tak mengantuk, menguruskan dunia, Allah takkan Allah mengantuk kot. Dia kat situ. Dia alas sekali pergi ke Allah. Baru sampai. Kalau sekadar ke malaikat, tak sampai lagi. Malaikat hebat, gitu je, tak sampai. Barangkali kalau malaikat pun tak mengantuk, tak tidur, Allah pun tak mengantuk, tak tidur, malah lebih lagi. Kullu yaumin huwa fi syak. Setiap waktu Allah dalam urusan mentadbir segala-galanya. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan kamu yang mana nak kamu dustakan? Kalau fikirlah. Habis cukup sikit lagi. Mana boleh cukup. Kepala ni ketua. Ataupun kan tadi kata ada kementerian, ada departmen. Dia mesti ada CEO dia. Betul CEO kan dia panggil apa? Ketua jawatan. Jangan tu tak reti. Dia ada dia punya tu lah, ketua dia. Sebelum tu kejap. Sebahagian ulama kata, contohnya Mikail. Kita ambil contoh negara dekat sini kan. Kepalanya yang terlebih mulia daripada mereka itu Sayyidina Jibril. Kenapa kata Sayyidina Jibril? Sayyidina Jibril kan? Boleh lah, Sayyidina Jibril. Maka termasuk lepas pada tu, mana yang ketua dia Sayyidina Jibril. Nombor 2 Sayyidina Mikail. Nombor 3 Sayyidina Israfil. Sayyidina Izrail. Maka keempatnya itu kepala segala malaikat. Yang tadi, yang dari sudut kemuliaan,
Yang paling mulia dari sudut itulah kemuliaannya Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Kemudian ketua-ketua malaikat pula. Ridwan, Malik, Munkar, Nakir. Ridwan itu menunggu syurga ataupun penjaga syurga. Malik menunggu neraka atau penjaga neraka. Dan Munkar dan Nakir yang menanya segala orang mati di dalam kubur. Okey. Jadi disebut kat sini ada 10. 10 ni fardu ain wajib tahu satu-satu. Maksud tahu satu-satu tu bila disebut nama tahu itu malaikat dan tahu kerja dia apa. Kena tahu Jibril pembawa wahyu, penyampai ilham kepada bukan nabi, bukan rasul. Mikail dia pengatur rezeki. Israfil peniup sangkakala. Israel malikul maut, malaikat maut, cabut nyawa Israel. Malik penjaga neraka saja kan. Ridwan penjaga syurga. Raqib penulis amal baik. Atid penulis amal buruk ataupun itu ada khilaf kat situ. Munkar penyoal dalam kubur. Menakir pengazab dalam kubur. Kat situ pun ada khilaf kat situ. Dari sudut itulah tersebut. Ada 10 kena tahu. Sebagian ulama katakan ini bukan nama. Bukan nama. Contohnya yang dalam kitab kita dia adalah nama malaikat. Maknanya kalau malaikat tu ada cing, kalau kata kita boleh nampak ni Jibril macam tu. Ada sebagian kata gitu. Jibril bukan. Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Jibril ya. Ada sebagian ulama katakan dia bukan nama orang, dia bukan nama malaikat. Dia nama jabatan. Itulah. Contohnya Israel. Israel ni malaikat penyambut nyawa kan. Kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Betul? Macam mana? Thumma ila turja'un. Lupa dah. Kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ilaihi turja'un. Ya. Kul yatawaffakum, katakanlah yatawaffakum, yang mewafatkan, yang mematikan. Kul yatawaffakum malakul maut. Dalam Quran sebut malaikat maut. Dia tak sebut Israel. Yang Israel itu lagu. Bila Israel. Israel ni Yahudi Nasara pun dia kata Israel juga. Cuma dia sebut bunyi pelat sikit lah. Orang putih kan, entah macam mana tak dia sebut. Tapi Israel lah. Maka di situ ada sebagian kata dia bukan nama Israel. Dia malaikat maut. Kul yatawaffakum malakul maut. Malaikat maut. Cuma Israel tu mengikut Israeliat. Tak ada masalah, boleh je pakai. Il belakang tu masuk hamba. Ismail. Il tu hamba. Jibra, il, Jabarat, Jimbara. Tu nama dia. Il tu hamba. Bahasa apa tah? Bahasa dulu lah. Il tu bahasa Israel gitu. Adalah bahasa saya lupa, Ibrani ke tak Ibrani macam tu lah. Bahasa. Jadi il tu. Jadi Mikail nama Mika nama dia. Il tu hamba. Isra il tu hamba. Jadi maknanya Jibr itu nama lah. Il tu hamba. Il. Jadi maksudnya hamba Tuhan lah, yang kita bagi Tuhan hamba Tuhan. Jadi ini semua dalam kitab kita dia adalah nama malaikat. Tapi ada sebagai ulama kata dia bukan nama malaikat, dia nama jabatan, department. Apa dia? Nama department ni Israel. Jadi ramai malaikat dalam jabatan itu kerja cabut nyawa. Dia kerja cabut nyawa. Bukan satu, kan? Dia bukan nama malaikat. Dia nama kerja. Sama juga Mikail. Mikail tu bukan satu. Ada yang kata gitu. Dia khilaf ulama ni. Habis tu apa? Ada satu jabatan, nama jabatan pengatur rezeki. Ramai malaikat situ. Ramai malaikat itu. Ada begitulah. Ridwan, Malik, Munkar, Nakir. Dia bukan nama malaikat. Dia malaikat yang berbeza. Tapi kerja dia menyoal dalam kubur. Kita panggil Munkar, Nakir. Tapi Munkar, Nakir berapa? Ada berjuta malaikat Munkar, Nakir. Sebab dia duduk di bawah kerja
penyoal dalam kubur. Begitulah yang lain-lain. Ada ulama kata gitulah. Ada ulama kata tidak. Jibril lah, nama malaikat lah. Dan dia pula, dan Mikail, nama dia Mikail lah. Dia ketua. Macam kata dia ketua. Dan Mikail ni, dia ada anak buah dia. Dia ada dia punya pekerja. Dia ketua. Pekerja-pekerja dia yang pergi bagi rezeki ni. Bukan pekerja, apa? Anak buah dia. Anak buah dia. Dia lah jaga dia kepala. Dia lah pergi ambil dekat Lauh Mahfuz. Ambil kerja apa. Dia akan bagi tahu dekat malaikat yang lain-lain yang bawah department dia. Dia akan bagi tahu lah. Bagi rezeki ni, bagi rezeki. Kau nampak? Tak nampak? Kejap. Aku hantar. Hantar. Masuk ke malaikat lain. Begitulah. Ada kata gitu. Cuma kalau nak kata macam Jibril, dia pernah menyerupai kan lelaki. Maknanya dia Jibril tu ada satu lah. Bukan department lah. Adalah hujah. Cuma nak beritahu filah kat situ je. Habis kat situ. Habislah kita bab malaikah. Dan setengah daripada yang dikhabarkan wajib kita percaya kitab pula. Dan setengah daripada yang dikhabarkan wajib kita percaya kitabnya. Sebab kita membahaskan rukun iman. Percaya kepada Allah selesai. Percaya pada malaikat selesai. Percaya pada Rasul dah selesai belum? Lupa dah. Selesai? Rasul belum kot. Jadi satu-satulah habis. Last sekali percaya kepada qada dan qadar. Jadi lepas ni percaya kepada kitab pula. Macam mana nak percaya pada kitab? Jadi cerita menarik ni. Sebab kadang-kadang kita dah belajar kat kitab lain. Kadang-kadang. Tapi kitab lain tu dia tak berapa detail sangat. Kitab ni lebih sikit. Jadi sebab tu kadang-kadang dah belajar tak reti lagi malaikat. Rupanya dalam kitab ni dia ada 1-2 maklumat je kadang-kadang. Betul, kita akan belajar bab kitab akan datang. Tak tahu Zabur, Taurat, Injil, Quran. Itu kitab lain tu leh. Tapi kitab ni ada ada lagi 1-2 poin je. Sebab tu belajar kitab, banyak-banyak kitab, benda sama aja. Cuma setiap kitab dia ada keistimewaan sendiri dan dia ada 1-2 yang tak ada pada kitab lain. Dapat 1 poin. Jadi lah. Itu je. Bukan kita kalau tak erti lagi kitab 4 yang wajib tu. Ada poin-poin. Suhuf. Termasuk suhuf. Suhuf pula ada berapa? Suhuf tu apa beza dengan kitab? Dia ada lagi Suhuf Ibrahim wa Musa. Dapatlah maklumat sikit berkaitan dengan suhuf. Macam tu lah. Dapatlah kenal. Ada Nabi Syith. Nabi Syith tu anak Nabi Adam. Dia terima suhuf juga, tapi dia tak terima kitab. Dapat maklumat sampingan dengan kita banyak. Padahal kita dah tahu dah kebanyakannya. Okey. Dan setengah daripada yang dikhabarkan wajib kita percayakan kitabnya. Kita set tasbih kafarah dan suratul subhanakallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-insan lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamu alaikum.